Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shaw. So, jom kita start untuk kertas 2 bahagian B. Ni SPM 2021. So, jom start. Siapa ada soalan boleh tanya So, now this nombor 11 saya zoomkan. Dia kata rajah 5 di ruang jawapan pada halaman 20. Ni halaman 20 lah yang sebelah ni. Okey. Soalan ni saya ada hantar dekat Telegram You guys siapa yang nak try nanti balik boleh tengok dekat Telegram. Dia kata menunjukkan beberapa poligon yang dilukis pada suatu satah chartis. Senaraikan dua pasangan poligon yang kongruen. So dia kata yang kongruen dua pasangan poligon yang kongruen. So kongruen ni adalah yang sama lah. Jadi kat sini you ambil je mana-mana yang nampak kongruen yang sama and dia akan accept lah. So kita boleh pilih dua jawapan, dua pair sebab dia minta kat sini dua pasangan tu two pairs lah. Allahu Akbar. Silap pula. Okey. Dua pasangan tu two pairs lah. Jadi kat sini kalau saya lah. So yang pertama yang saya nampak tak ni? Ni sama? Ni sama dengan kawan ni. Betul kan? Lepas tu yang besar ni pun sama dengan kawan ni. Segitiga ni pun sama dengan segitiga ni. Nampak tak ada banyak ni? Yang ni sama dengan kawan ni. Lepas tu yang ni sama dengan kawan ni. Maksudnya jawapan dia boleh ada banyak tau. Sini sama dengan kawan ni. Ni yang saya nampak lah. Alright. So dari sini kalau saya untuk ambil dua pair. So ikut kamu kamu nak ambil yang mana? Saya ambil yang ni je lah. Yang ni sama dengan yang ni. Kongruen sama. So saya akan tulis kat sini yang kongruen. Dua pair saya tulis kat sini je senang. Kongruen. Pasangan yang pertama adalah D J F E. D J F E dengan D J F G. Okay, ni yang saya nampak tau yang pertama. And then yang kedua adalah nak ambil segitiga ke nak ambil yang besar? Tak kisah So saya ambil yang besar ni je lah. Besar sikit. Sini, sini, sini. Dengan sini, sini, sini. Siapa yang nak bagi jawapan lain boleh komen nanti saya check. Betul tak yang you guys pilih tu? Alright. So yang ni D J F B A. Nak ambil besar juga kan? D J F B A dengan pasangan dia D J F B C. Okay. So ini dua pasangan yang saya pilih You guys kalau pilih yang lain boleh sahaja. Alright. So settle. And then B. Pada ruangan jawapan, lukis image bagi segitiga CDG. So saya tanda dulu segitiga CDG ni kat mana. So saya padam yang tadi. CDG. CDG. Sekejap. Mana CDG? C D G. Betul kan? Dia kata CDG kan? Aha. So saya colourkan dia dulu supaya saya tak terkalih dengan segitiga yang lain. Ini. Okey. Lepas tu dia kata di bawah putaran 90 darjah. Okey. Arah jam. So kalau saya baca BM, saya confuse sikit. Ikut ke lawan arah jam? So saya tengoklah English. Dia kata clockwise. So clockwise ni adalah ikut arah jam. Pada pusat D. So pusat dia D. So saya tanda dulu pusat. Ini pusat dia. And then 90 darjah ikut arah jam. So 90 darjah ikut arah jam. Okay. So untuk lukis benda ni, first kita kena tanda pusat bagi putaran lah. Pusat bagi putaran dengan pusat kosong-kosong lain Kecuali kalau dia kata pusat putaran tu adalah origin iaitu kosong-kosong. Kali ni dia kata pusat putaran tu D. So saya akan buat garisan. Okay, ni pusat dia. Ni macam line yang barulah. Center yang baru untuk kita buat putaran. Macam tu. Okay. And then ada orang dia akan buat cara lukis.
So cara lukis you kena ada pembaris lah untuk ukur 90 degree. Yang tu nanti saya akan tunjuk lain. Sekarang saya nak guna cara yang saya suka guna, which is saya kira koordinat. Alright, so step pertama untuk kira koordinat ni adalah kita akan anggap ni macam kosong-kosong. So kita akan kira setiap titik ni D, G, C. Kita ada 3 titik kan? D, G, C. So saya akan baca koordinat baru diorang dari center yang baru, dari pusat putaran ni. So D ni adalah kosong-kosong lah. And then G pula, G adalah 1, 2, 3, X dia 3, Y dia 2. So 3, 2. And then untuk C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. So 6, 2. Ni first step First step baca koordinat. Second step, saya akan tukar XY jadi YX. So ni first step ni kita baca titik dia XY lah kan. So bila kita bergerak 90 darjah, kita akan terbalikkan. Setiap kali bergerak 90 darjah kita terbalikkan. So ni second step dia, saya akan jadikan YX. Positif, negatif tak payah tengok. So negatif tu kita ignore je. Kita tengok dia punya nombor je. So untuk D saya akan dapat kosong-kosong juga, terbalikkan. G saya akan dapat 2, 3. C saya akan dapat 2, 6. Okay, ni second step dia. Third step dia, saya akan check dia punya positif negatif. Check positif negatif. Ni saya pernah buat video benda ni. So saya just buat je step ni bagi setiap sukuan lah. Jadi kat sini contoh untuk sukuan dia, kita kan dari sini, betul kan, D, G, C. So diorang kata 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam dia akan bergerak dari 1 ke 12 lah. Maksudnya kita akan bergerak 90 darjah, maksudnya satu putaran. Dia masuk sukuan bawah ni. Pusing sekali je ikut arah jam. So dekat sini, bila kita pusing sekali, dia akan masuk di area yang bawah kat sini. Area ni kan. So area ni, X dia adalah bahagian positif kat sini. Ni positif. Oh, wah, besar sangat pula. Ni positif untuk X. Ni bayangkan ni X And then ni bahagian negatif untuk Y. Ni macam Y axis lah. So di ke bawah adalah negatif. Jadi saya tahu Y dia adalah negatif. Ni Y. X dia adalah positif. Macam tu. So saya akan tambah dekat bahagian Y ni. D, G, C. Ni kosong-kosong, tak ada positif negatif lah. 2 negatif 3. 2 negatif 6. Macam tu. So untuk bahagian Y ni adalah kita tambah negatif kat sini. Okay. Tu untuk third step. Jadi saya tanda lah lepas tu. Iaitu first adalah kosong-kosong kat sini. Untuk D. And then untuk G adalah 2 negatif 3. 1, 2. 1, 2, 3. Negatif ke bawah. So ni adalah G. And then 2 negatif 6. So 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini. Ni adalah untuk C. And then saya garis lah. Macam tu. So ni jawapan dia. Okay. Next. Ding. Okay, settle. B. Kalau ada soalan boleh tanya C. Segitiga BCJ ialah image bagi segitiga EFJ di bawah gabungan transformasi PQ. Alright. So yang ni settle. Saya nak tanda dia punya yang BCJ ni. BCJ. Oh, ni. BCJ dengan EFJ. So BCJ ni saya padam yang dekat sini, yang pink ni. Okay. So ni pun saya padam. Saya tak padam dia punya ni je. Okay. Sebab saya takut, padam je lah. So you guys dah faham nanti tengok balik kalau tak faham. So saya padam. Tak ada soalan So ni. So next punya soalan, dia kata BCJ. Saya nak color BCJ ni dulu. Mana B, mana C, mana J? B, C, mana C? C, J. Maksudnya yang ni lah. Okay.
So BCJ ialah image bagi segitiga EFJ. Mana EFJ? EFJ. Okey ni. So maksudnya yang besar tu adalah image. Saya suka tulis satu-satu supaya tak salah. Ni objek. Okay. And then yang lain saya padam. Pip, 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 pip. Okay. And then dia kata lagi di bawah gabungan transformasi PQ. So bila PQ kita akan buat Q dulu. Lepas tu diikuti oleh P lah. Huraikan selengkapnya transformasi Q dengan P. Jadi bila saya nampak macam ni, saya akan tengok dekat sini Q dengan P. Kita buat Q dulu, lepas tu P kan. Jadi objek dia dah ni. Lepas tu tiba-tiba image dia besar. So saya akan buat first, saya akan buat ni macam yang pertama. Lepas tu dia dapat yang ni dulu. Lepas tu baru besar tiba-tiba. Bukan tiba-tiba lah, dia akan besar kan. So yang saya nampak, yang senang kita nak explain adalah yang ni adalah pantulan lah. So dari nombor 1 nak ke nombor 2 ni, 1 sekejap saya buat 1 nak ke nombor 2 ni, iaitu kita di bawah transformasi Q. Ni adalah pantulan. Lepas tu dari nombor 2 nak ke nombor 3 yang besar tu, sebab berubah saiz, iaitu ni under transformasi P, pembesaran lah. So ni macam mana idea yang saya selalu tulis lah. Lepas tu untuk pantulan kita akan sebut di garisan mana? Di garisan. So kita tengoklah kat sini sama ada kamu nak sebut di garisan BD pun boleh ni. So di garisan BD. Ataupun kamu nak tulis di garisan ni adalah kena dekat 3, jadi X sama dengan 3. Kedua-dua ni betul. So pantulan di garisan BD ataupun pantulan di garisan X sama dengan 3. Okay. So untuk P pula, ni untuk Q. Untuk P pula adalah pembesaran. Kalau pembesaran kena ada 2 maklumat, iaitu dengan faktor skala apa di pusat apa. So dia kena ada 2 maklumat ni untuk dapat markah yang lengkap. Untuk faktor skala kita kira yang K lah, iaitu K dia adalah bersamaan image bahagi objek. So image dia adalah yang ni. Saya kira lah dekat sini image dia, contoh saya kira dia punya panjang yang ni lah melintang ni, senang sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per objek dia adalah 1, 2, 3. So saya dapat 2. And then arah dia sama, so positif lah dia punya skala tu. Okay, so 2. Pusat dia adalah macam mana nak cari pusat? Kita garis. So ni saya nampak dah lah pusat dia J. So kalau tak tahu, you garis je objek dengan image. So maksudnya dekat sini ni image dia kan, untuk hujung bucu ni. So objek dia yang ni kan. So saya akan garis. Bila saya garis, ni untuk point yang hujung. So untuk G dengan C pula yang ni, garis lagi. Lepas tu untuk point ni, untuk ni. And then untuk point J ni adalah dekat sini. Memang tak bergerak dah, J dengan J. So yang bertembung di antara ketiga-tiga ni adalah di sini. So dia punya pusat adalah di J lah. Kalau kamu nak letak point pun boleh saja koordinat dia. Tapi saya kalau ada titik macam tu, saya just kata J je lah, senang. Kalau kamu nak letak point, ini adalah point dia 30. So jawapan untuk P adalah pembesaran dengan faktor skala 2 di pusat J, ataupun kamu nak kata pembesaran dengan faktor skala 2 di pusat 30. Dua-dua betul. Okay. So ini adalah untuk Q dengan P. So settle. Okay, settle untuk soalan 11. Siapa ada soalan boleh tanya. Kalau tak, saya proceed nombor 12. Okay, saya rasa macam okay. Next. Okay guys, untuk soalan 12. Untuk soalan 12, lukis ni kita kena baca dululah dia punya maklumat supaya kita tahu panjang setiap
garis ni berapa. And then untuk soalan kali ni pun dia dah bagi kat kita space untuk lukis. Jadi untuk yang sekarang saya akan agak-agak je panjang dia, sebabnya dalam ni saya tak boleh guna pembaris. So tak ada pembaris untuk check panjang. Jadi saya agak-agak, you guys tolong guna pembaris, ukur betul-betul supaya dapat jawapan yang betul. Okay, so now kita baca dulu maklumat apa yang dicakap. Dia kata kat sini, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Garis padu halus. Untuk garis binaan mestilah ditunjukkan. So kita kena tunjuklah macam mana kita bina garis binaan tu. Kena ada garis binaan ni apa? Garis binaan ni garis yang kita lukis tak terang tapi dia bantu kita untuk lukis. Okay? And then anda mesti menggunakan pensel BB atau 2B dan pensel HB. Alright? And then Rajana menunjukkan gabungan dua buah prisma tegak masing-masing dengan tapak segi 4 tepat. So tapak segi 4 tepat, kiri kanan depan belakang akan sama lah. Kiri kanan sama 2 tu, depan belakang sama 2 tu. Saya harap you guys dah okey lah yang tu. A, B, C, D. So A, B, C, D. Okay, kat sini ni bukan V ni B. Ni salah. Okay, ni B. So A, B, C, D. Mana-mana lagi tadi? Okey, dan tapak BCR and PQ. BCR and PQ. BCR and PQ. Okey. And then dia kata lagi yang terletak pada satah mengufuk, maksudnya satah mengufuk tu yang melintang tu lah. Sebuah semi silinder dikeluarkan daripada salah satu, ya Allah, dikeluarkan daripada salah satu prisma tersebut. Okey, so kat sinilah yang sini silinder ni buat keluar kan. Dari sini sampai lah sini buat keluar. Macam tu, gitu. And then dia kata lagi AFG KLPQ ialah kerata rentas seragam objek. Saya kena tanda kat mana? AFG KLP QB. Oh, maksudnya depan ni lah kerata rentas dia. Tepi AFDE EHFG pula, AFDE BKCJ CJ. Okay, adalah tegak, maksudnya dia memang straight lah. And then diberi AFDE EHFG JMKL QPRN BK. Oh, maksud ni semua nilai dia lah. BK CJ HJ HGK. Okey. Dan diameter semi silinder ialah 3 cm. Okey, fine. So yang ni dia bagi nilai yang DE ni adalah 1. So saya akan tulis semua. So ni memang nampak messy sekarang sebab saya tanda dulu apa-apa. Sekejap lagi saya akan padam balik lah semua highlight ni supaya kita dapat masukkan maklumat ni. Just nak faham situation, keadaan soalan ni. Alright. So now saya padam balik semua. Ni. Okay, so now masukkan nilai. So saya dah tahu tegak semua ni. So now dia kata tadi diameter semi silinder ni 3. So dari sini sampai sini 3 lah. Lepas tu dia kata DE ni sama. Ni DE sama dengan semua benda ni. So saya akan tanda satu-satu semua ni. Alright, senang kita nak lukis nanti. So AF ni 1 juga. Alright. And then EH ni 1 juga. FG pun 1. Saya tulis 1 je JM pun 1. KL pun 1. QP pun 1.
RN pun 1. Okay. And then BK mana? BK where is it? Okay ni. BK. So BK ni sama dengan CJ. CJ mana? CJ. Okay. So CJ ni 5. Ni CJ 5. So kat sini BK ni pun 5 jugalah. And then BK, CJ, HJ mana HJ? HJ ni dia dah bagi 5. And then GK. Okay. So sini pun 5. Okay, so now lepas kita dah tulis semua maklumat, barulah kita start nak lukis. Lukis dengan skala penuh. Dongakkan objek itu pada sartan mencancang yang selari dengan AB. Dan QP sebagaimana dilihat dari arah X. Maksudnya tengok dari pandangan depan lah. So yang ni, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah dia punya, ni untuk bagi 45 degree, memang dia bagi tapak tu. Ini adalah, ni dari pandangan atas. Dia dah bagi kat kamu. And then bila pandangan atas, depan ni adalah pandangan dari depan lah, which is dari X. And then yang dekat sebelah ni lagi adalah pandangan dari Y. Ni dari tepi Y. Okay. So kadang-kadang soalan dia boleh tukar tempat. Yang 45 ni belah kanan. So pandangan atas dekat sini, dekat belah kiri. And then depan dekat atas, tepi dekat kanan ni lah. Okay. So tengok kepada macam mana dia bagi. So now untuk lukis, kan dia suruh lukis garis padu. So saya akan buat garis padu ni supaya kita tak keliru nanti. So first, sebelum saya nak contoh-contohin semua bagai ni, saya akan buat dulu yang ni. Saya tanda dulu supaya tak keliru. Ni yang dia dah bagi. Ni yang dia dah bagi. Okay. And then lukisan ni pun yang dia dah bagi. Saya tanda. Ni supaya you guys nampak dalam exam tak payahlah you guys nak highlight pula. Ni saya just tanda sebab nak bagi you guys nampak. Ni, yang ni dengan yang ni. Ni saya guna warna lain sikit dotted. Okay. Alright. So lepas tu saya akan buat garis padu dulu. Okay, ni cara saya lah. So saya akan buat garis padu dulu. Garis padu tu nipis je tau. So you guys buat nipis lah. Ni pun saya ambil yang pensel pula. Saya ambil dia punya ni yang nipis. Yang nak garis ni. So kena garis betul-betul. Contoh. And then dekat sini pun saya start garis. Saya buat semua. You guys tak nak ikut macam ni pun tak apa Dia ada cara masing-masing. Boleh buat masing-masing. Ni sebab saya nak bagi nampak kemas dalam ni. Sini. Garis je dulu. Nanti saya padam lah yang lebih-lebih tu. Ini. And huruf pun you guys tak wajib tulis. Cumanya kalau tak nak keliru, tulislah. Macam tu. Dia bukan wajib pun. So ni lama ni saya nak membuat semua benda ni. So kalau you guys memang tak faham bab ni, kena ikut satu-satu lah. Right? This. And then this. Okay. So nah dari sini, dari depan X, sebelum saya nak lukis yang dalam memang yang diberi ni, saya akan tengok dulu dekat sini. Oh ni garisan ni pun saya nak buat juga supaya tak keliru. Ini. Maksudnya saya takkan ganggu yang bahagian kotak tu lah. Saya akan buat start dari selepas kotak tu. So ini dengan ini. Macam tu. Kan cantik nanti lukis. So nanti saya akan start lukis yang dekat bahagian atas ni. Start sini saya akan lukis. Ini pun start sini. Saya takkan masuk bahagian bawah tu, bawah kotak tu. Alright. So dari sini kita akan tengok first dia kata depan X, pandangan X ni. Saya tak akan direct lukis kat situ. Saya akan buat idea dulu untuk lukis macam mana. Macam ni. So sini saya nampak bentuk dia adalah sini
Sini, 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 sini. Macam tu. Nampak kan bentuk dia kan? So, kita akan lukis benda ni, tapi kita akan masukkan ke sana. Jadi, saya buat je idea dia macam tu. Macam tu. Lepas tu macam ni. Macam ni. Macam ni. Then, saya akan letak huruf-huruf. So, sini A, F, K, L, P, B. P. Lepas tu nampak tak sini satu. Macam tu. Satu. Lepas tu dia macam tu. Macam tu. Okay. And then saya akan tulis panjang. Jadi dekat sini. Yang ni tak ada lah. Wait. This. Alright. Saya padam kat sini. Sebab ni diameter kan. Dia buang silinder tu. So dapat dekat sini. Panjang ni 4. And then AF ni 1. FG ni G pun 1. And then sini 5. Tapi kita akan buat tinggi lah. Tinggi ni 5. Nanti kita sambung je. And then tinggi ni, ini 3. So dia punya tinggi adalah dia punya jejari lah. Which is 1.5 kat sini. Okay. And then ni pun 1.5 dapatlah 3 total. Lepas tu asas ni 1. Lepas tu nanti saya akan gabungkan je sini ke sini. Alright, so this is the idea supaya kita mudah nak lukis. Then saya akan start, iaitu kat sini nampak tak kat sini ada F dengan E. So ini tapak. Kalau kamu tak nampak, kamu tengok dari sini lah dia lukis. So A dengan F ni samalah dia punya level, sebab dia tekankan ke bawah. F ni turun ke A, E ni turun ke D untuk yang dia dah bagi ni. Alright, so saya letak je huruf-huruf ni untuk bantu nanti. H ni memang H, G ni memang G, K dengan B. So kat sini J dengan C, J dengan C kat sini, K dengan B kat sini. Lepas tu L dengan M ni tak ada. Ni L dengan M maksud saya, bawah L tu tak ada dah, M pun tak ada dah. Bawah dia kau tekan ke sini, ke sini. And then hujung sekali kat sini P dulu. P dengan N. P, N. Q sama dengan R kat sini. 1 meter. Jadi kat sini pun saya akan buat untuk tulis panjang dia, iaitu F ke G. F ke G 1. Saya gunakan yang lain 1 cm. G ke K adalah G ke K. Mana G? Ni G ke K. So kat sini 1, kat sini 3 lah, sebab total ni 4. So kat sini 3. Lepas tu dari K ke L. K ke L sini 1. And then kalau tak nak tengok dari L ke Q, kita tengok dari P ke Q 1. And then dari QKL tadi dia dah kata kalau dari sini sampai sini B ke Q ni, B ke Q adalah 3 kan. So mana B? Sini B ke Q adalah 3. So kat sini 1, kat sini 2 lah. Macam tu So saya tulis dulu panjang dia supaya mudah nanti. And then dekat sini dari F ke E, F ke E tak ada guna pun nanti. So saya biar je. Tapi kalau you nak tulis, boleh sahaja. Iaitu 3 kat sini. So now barulah saya tulis yang dekat atas, iaitu starting dari A ke B. So nampak tak kat sini? Kalau kamu tengok pun A ke B adalah dari sini. Saya ambil colour lain nak bagi nampak. Sini A, sini B. Sebenarnya saya boleh lukis terus. Iaitu saya dapat, ni baru saya buat garisan tebal Okey. So ni dari A ke B adalah dari sini sampai sini. Macam tu. Allah, tak straight. Macam tu. Ni susah ni guna app ni.
Okay. So dapat situ adalah A dengan B. Lepas tu ni done. Lepas tu A ke F 1 cm. So 1 cm saya tak tahu. Jadi saya agak sahaja Sini 1 cm. Alright. And then ni done. Lepas tu 1 cm lagi. 1 cm ni F dengan G ni dah ada sini. So saya akan buat 1 cm lagi kat sini. And then dari situ ni done. Saya nak garis sengit ni susah. So saya akan buat yang B ke K dulu. So B ke K adalah 5 cm. Saya agaknya 5 cm tu kat mana. So ni let's say ni 1 2 3 4 5. Saya agak je. So kat sini adalah 5. Saya akan garis dari sini sampai sini lah. Dia garis dekat BK kan. So mana B dengan K? B dengan K kat sini. So this. Contoh. No, I don't want you. Tak apalah. You guys buat bagi straight Saya nak edit pun susah kat sini. Lepas tu 1 cm adalah dari K ke L. So ni saya dah draw. And then K ke L 1 ke kanan. Contoh. So kalau tengok kat bawah ni pun memang K dengan L kat sini. Ni K dengan L. And then dari situ turun ke P. P adalah yang paling hujung, which is dekat sini lah. Ni garis sampai sini. Contoh. And then dari sini ni dah. Lepas tu yang kat bawah ni 1 P ke Q. So garis sini pula 1. And then dari sini, okay, yang ni saya tak boleh guna kompas kat sini. And then yang ni saya boleh gabung lah, iaitu K dengan G ni. K dengan G kat sini. Contoh. Saya nak gerakkan. Okay. So macam tu. And then yang ni done. Lepas tu tinggal yang bulatan ni. So bulatan ni kita ada 2 kan tadi kat sini kan. Kenapa saya garis kat situ? Okay, tak apa. So dekat sini ni patutnya tak ada ni. Ni barisan apa ni? So dia sampai 4 je kan. Astaghfirullahalazim. B dengan KL ni dekat K dengan L, bukan B dengan L. Okay. So kat sini tak ada So ni saya padam Tersilap. Okay, tak apa. Alright. So dari sini ke sini saya nak panjang dia 1/5. 1.5 dia punya jari. So 1.5 ni adalah ni total 3 kan. So total kat sini 3. 1.5 tu lebih kurang kat sini saya rasa sebab you guys sila guna kompas susun. So 1.5. Then you guys buat kompas tu kat sini ni yang tajam, ni yang pensel tu. Ni pensel, ni tajam. So you letak jarak sini sampai sini 1.5. And then buatlah dia punya jari tu. Dapat macam tu. Okay. So ni 1.5, 1.5, 1.5. So sini saya buat bulatannya So sini sampai sini I just think like this. Lebih kurang lah. Sini. So ni pun 1 tadi kan. So 1.5 lebih kurang kat sini lah. Allah. Struggle tak ada kompas kan. Macam tu. Saya nak bagi idea je supaya you guys tahu nak lukis. So lepas dah dapat ni, saya padam lah yang ni. Sebab ni tak ada patutnya. Okay. So bila padam ni, sekejap saya padam ni. Macam tu. And then dari sini kita continue, iaitu garis ni bagi ada saya dah terpadam dah garis binaan. Okay. And then now settle untuk yang ni sebab kita dah lukis semua.
Ni pun dah settle. Alright. So ini adalah untuk dari pandangan X dari depan tu. Okay, now saya continue, iaitu untuk B. So B ni dia kata dongakkan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan LM sebagaimana dilihat dari Y. So Y ni kita tengok dari sini. So you kena bayangkan, kita tak nampak pun, semua belakang ni tak nampak, tapi dia ada. So sebab yang tinggi dia dah cover semua benda, dia memang tinggi tu. Alright. So dari sini untuk binaan seterusnya, saya kena buat garis binaan dulu sebab dia bersambung ke tepi kan. So saya akan buat garisan macam ni lah. Macam tu. Allah, lupa pula nak ambil ni. Ni saya ambil ni bagi sama. Lepas tu ada lagi tak? Yang tu je lah kan. So untuk garis tu yang ada lagi adalah bawah ni. Lepas tu yang ni satu ni, sorry, ada lagi. Ni satu tinggi ni. Macam tu kan. Lepas tu yang tinggi ni. Macam tu. So dekat sini tinggi ni dengan ni satu. So kalau confuse kita tulis lagi nak bagi faham. Sini adalah 1 cm. And then jari ni tinggi dia 1.5. So sini sampai sini 0.5 lah. And then total atas bawah ni adalah 5. Okay. So now untuk dia punya sekarang yang belah pandangan Y tu, saya padam yang lain-lain yang kita dah buat ni. Padam. Now kita tengok dari pandangan Y. Okay. So dari pandangan Y, kita akan nampak first petak lah. Draft je draft. So yang petak ni, bawah ni adalah, tak nampak huruf dia. Okay. So bawah ni adalah P. Saya buat dari kiri PN. Atas dia L M. Macam tu. Lepas tu yang sama line dengan P ni adalah Q B. Dengan apa depan ni? A. So P ni adalah QBA lah. Just nak dapat idea ni. And then N ni yang sama line dengan dia, NRCD. Sebab semua akan tolak ke belakang macam tu. NRCD. Macam tu. Lepas tu yang L ni akan sama dengan K. M ni akan sama dengan J. Okay, so settle yang untuk segi 4 yang hujung-hujung lah. And then yang kat dalam ni, sini sampai sini 1.5. Okay, so dia akan ada garisan 1.5 lah. Saya buat yang satu dulu, A dengan F. So A ni adalah line dengan P. So kat sini A jugalah. Sini pun ada, belakang ni huruf apa? D. So D dah ada. So A sampai F adalah 1. So macam ni lah. Sebab dia tak nampak dekat belakang. Kalau tak pasti you buat garis je, nanti you check balik sama ada nampak ke tak. So kat sini F sama dengan G. Lepas tu yang ni E dengan H, dia atas dengan D. So kat sini lah E, H. And then atas sikit lagi ada yang bulatan ni, tolak ke belakang juga. Faham tak? So ni tolak ke belakang. Atas ni tadi dah ni 1, dia atas sikit lagi lah 0.5. So ni 1.5, maksudnya kat sini 0.5 lah. Ni pun dotted line lah sebab tak nampak. Ni 0.5 jarak ni. Since tak ada huruf, saya tak tulis lah. Lepas tu settle. Sebab dia ada yang tu je, yang ni. Dan sampai atas tak ada apa dah. Macam tu. Right, so now kita lukis. So first saya akan buat dia sama line dengan yang PQ semua ni lah, yang bawah bulatan ni, yang ni. So saya akan garis starting dari sini ke sini. Oh, saya lupa nak letak yang ni berapa panjang dia. Panjang dia adalah 3 cm. So dekat sini kita akan dapat
dari sini sampai sini. Sama dengan yang tadi buat line tu. Kalau Yuko memang sama. Okay. And then dia ke atas tadi berapa? 5. Sebab tolak ke belakang. So ni 5 lah total. So 5 tadi kita dah kata total dari sini sampai sini 5. So saya copy je balik, iaitu dekat sini sampai sini. Sebab tu yang binaan ni penting, garis binaan ni. And then dari sini saya akan garis ujung kat sini, kat sini. Contoh. And then yang ni ke sini garis juga. Macam tu. Lepas tu dotted line adalah dekat sini lah. Sini. Allah. Guna mana biasa je. Ni. Sini. Macam tu. Okay. So saya memang style macam ni. Saya akan tulis idea. Lepas tu baru saya lakar. And kalau rajin saya tambah lah semua-semua ni huruf. Okay. So you nak letak ke tak letak ke, okay sahaja untuk huruf tu. So ni adalah jawapan dia. Saya harap you guys faham. Memang nak buat soalan ni take time sikit. You guys kena lukis betul-betul hujung tu 90 darjah. Lepas tu garisan tak boleh terkeluar, terlebih, putu-putu semua tu. So kena buat elok lah. Okay, so ni yang balance-balance yang lain ni saya padam lah. Garisan binaan yang lain-lain ni dia tak guna pun. Contoh. So ini adalah jawapan ni. Kalau you nak padam pun okey je. So ini adalah jawapannya. Okay. So settle. Okay, yang ni. So yang ni dia kata 13. Cikgu Fida mempunyai 12 kad nombor yang akan diberi kepada murid-muridnya. Okay, so ada 12 kad nombor. Jadual 4 menunjukkan maklumat tentang kad nombor yang diterima oleh murid-murid itu. So ni maklumat-maklumat dia. Senaraikan semua nombor yang diterima oleh Joe, Carl dan Liam dengan menggunakan tata tanda set. Jadi untuk tata tanda set, dia dah bagi ruang jawapan kat sini kan. So saya buat je kat sini. Untuk Joe, dia kata nombor perdana. So nombor perdana ni ingat syarat dia adalah bermula dari 2 dan dia boleh bahagi dengan nombor 1 dengan diri dia sahaja. So kalau nombor perdana kurang daripada 10, jawapan dia adalah, saya tulis kat sini so you guys isilah bahagian ruang jawapan tu. Untuk nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7. Okay. So 2, 3, 5, 7. And then next adalah gandaan 2. So gandaan 2 kurang daripada 9. So starting dari 2 lah gandaan 2. 2, 4, 6, 8. And then faktor bagi 15. Faktor bagi 15 adalah 1, 3, 5, 15. Yang tak tahu nak cari faktor. Faktor tu you buat macam ni je. Dia akan dapat nombor bulat kalau faktor. So 15 bahagi 1 dapat 15. So ini adalah faktor dia. 15 bahagi 2 you takkan dapat nombor integer, nombor bulat. So bukan. 15 bahagi 3 you akan dapat 5. 15 bahagi 4 tak boleh. Akan dapat nombor perpuluhan. 15 bahagi 5 you akan dapat 3. So bila saya tengok dia dah sama kat sini, 3 dengan 5, nampak tak ni 3 kan, ni 5. So saya akan stop sebab dia punya nilai akan dapat yang ni sahaja. Sebab tu kita akan dapat 1, 3, 5, 15. 4 tu. Itu cara you nak cari faktor lah. Saya selalu buat macam tu untuk tengok. Okay. So now, lepas kita dah dapat, kita tengok. Okay, so ni dah 3 markah. Senang je untuk A ni. And then B. Lukis satu gambar rajah van untuk menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga set yang anda nyatakan di 13A. Anda mesti menggunakan J untuk Joe, K untuk Carl, and L untuk Liam. So untuk lakar, kamu kena ingat, kita kena isi bahagian persilangan dahulu. You kena isi yang bersilang dulu, lepas tu baru you boleh isi yang lain-lain lah. Jadi dekat sini, kita ada, dia suruh guna J untuk Joe. Ni. K untuk Carl.
dengan L untuk Liam. So untuk ketiga-tiga ni saya akan cari persilangan, iaitu J dengan K. Ni masuk persilangan ni. J dengan K, J dengan L, K dengan L dengan J, K, L. Cari dulu maklumat-maklumat ni so that you boleh lukis. So dekat sini kita akan dapat J dengan K. So saya tengok antara dua ni lah, ni dengan yang ni. So J dengan K adalah 2 ada tak ada, 2, 3 ada tak ada, 5 tak ada, 7 tak ada. So 2 je. Okay. And then saya check untuk ni, saya padam. Okay. Better saya ambil highlight je kan. Okay. So J dengan L. J dengan L yang ni. So saya check 2 ada tak? Tak ada. 3 ada. 5 ada. 7 tak ada. So saya akan letak kat sini 3 dengan 5. Lepas tu K dengan L ni saya erase highlight je. K. Lepas tu K dengan L. K dengan L yang ni dengan yang ni. 2 tak ada. 4 tak ada. 6 tak ada. 8 tak ada. Maksudnya tiada. Ni maksud tiada Lepas tu J, K dengan L. Tadi saya dah tahu K dengan L ni tiada. Lepas tu macam mana dia nak bertembur dengan J pula? Sebab dah tak ada kan dua ni. So saya akan letak tak ada. Macam tu. Alright. So now barulah saya boleh lukis. So saya tahu dia tak ada pertembungan antara ketiga-tiga. Saya pun lukis je lah macam ni. Saya tak tahu lagi nak letak. Tapi saya tahu dia tak ada bertembung ni antara K dengan L. So saya letak hujung-hujung lah K dengan L ni. K, L macam tu. So untuk J dengan K, so J ni tengah lah. So J dengan K ada 2. So J dengan K kat sini lah. Sini 2. Make sure letak titik ni. Ni kena letak sebab tu menunjukkan itu adalah unsur. So 2 saya dah tulis. Jadi saya pangkah lah dekat bahagian 2 J dengan K ni. J dengan K 2. K. Settle. J dengan L 3 dengan 5. J dengan L 3 dengan 5. 3, 5. So 3 dengan 5 J dengan L ni saya padam juga. 3, 5. Sebab kita tak boleh ulang yang mana kita dah tulis. Settle. K dengan L tak ada. So saya tak boleh letak. J, K, L pun tak ada. So settle untuk bahagian yang bertembung. Then balance ni baru saya akan tulis. Iaitu J ni 7. Kat sini je. Settle untuk J. K 4, 6, 8. Okay. And then L adalah 1 dengan 15. Okay. So settle. Untuk yang B. Okay. And then B2. Ni B1. Okay, B2 ni dia kata seterusnya wakilkan kawasan yang mengandungi nombor-nombor berbeza antara mereka dengan menggunakan simbol U ataupun yang ni persilangan lah. Okay, sebenarnya saya tak faham tak soalan ni dia nak apa. Tapi kalau ikut pemahamannya yang saya faham lah, nombor-nombor berbeza ni maksudnya yang berbeza ni adalah bahagian 4, 6, 8, 7 dengan 1, 5. Maksudnya dia tak sama yang 2 dengan 3, 5. Itu pemahaman saya lah. So, saya rasa pemahaman saya dah betul, iaitu kita nak cari, dia kata wakilkan kawasan yang mengandungi nombor yang berbeza antara mereka dengan menggunakan simbol union ataupun intersection. Jadi dia nak yang berlainan. So saya pun ambil lah yang kat sini. Kita nak yang bahagian 4, 6, 8, 7 dengan 1, 15 ni. So you boleh guna apa-apa sahaja gabungan, tapi you kena ada union dengan intersection, iaitu kesatuan dengan persilangan. Ni kesatuan, ni persilangan lah. Jadi dia boleh ada banyak jawapan as long as you masukkan gabungan tu akan dapat kawasan yang saya dah lorekkan tu, 4, 6, 8, 7, 1, 15 nombor yang berbeza. Jadi kalau let's say lah you guys dah try and then tak dapat sama jawapan macam saya tunjuk ni, saya akan tunjukkan dua cara penyelesaian. So you guys check, kalau tak sama, you guys boleh komen kat bawah ni.
untuk share apa jawapan you guys. And then nanti saya akan cakap sama ada betul atau salah. Alright? So make sure you guys lepas dah buat jawapan, lorekkan balik and make sure dapat kawasan yang ni, 3 ni. Okay, so now yang pertama, cara yang saya akan buat adalah saya akan bagi 2 jawapan so that you guys boleh nampak lah dia boleh dapat jawapan yang berbeza. So yang pertama ni saya buat, kita nak kawasan dekat sini, dekat sini, dekat sini. So kita tak nak yang tengah ni, kita tak nak. So saya cari dulu kawasan ni kita tak nak ni, iaitu untuk nombor 2 tu adalah J bersilang dengan K. K bersilang dengan J lah. And then yang kawasan 35 ni, yang ni adalah J bersilang L. Betul kan? So saya gabung dia orang ni. Bila saya gabung, saya akan dapat kawasan yang 2 dengan 35 ni lah. Lepas tu saya ambil selain daripada tu. Ni jawapan pertama saya. So kalau kita nak check, kita buat je balik, iaitu saya lukis ketiga-tiga ni, K, J, L, K, J, L. So saya buat yang pertama, J bersilang dengan K. J bersilang dengan K dekat sini. And then J bersilang L dekat sini. Lepas tu saya nak selain daripada tu. Yang ni, selain daripada tu maksudnya saya akan color bahagian sini, sini, sini. Jadi bila saya padam balik kawasan yang this, situ saya akan dapat dekat sini je lah tadi tu. Contoh. Okay, so ini jawapan yang pertama. And then jawapan yang kedua adalah saya akan ambil konsepnya still sama. Saya akan ambil yang K union L dulu. Ni saya gabung je semua. K, J, L. So saya ambil dulu, gabung dulu K dengan L. Lepas tu saya buang yang saya buang diorang. Maksudnya saya ambil yang tengah ni je, J ni je, sini. So saya buat macam ni lah, K union L, kita dapat kawasan kuning kan. So saya nak selain daripada tu, saya dapat lah yang tengah ni, yang nombor 7 ni, yang kat sini ni, kat sini, hijau ni. So dapat bagi hijau, saya nak bahagian yang K dengan L ni pula, yang saya tanda biru tu. So untuk tanda biru tu, saya gabungkan union dengan J prime. So saya gabungkan dengan selain daripada J lah, selain daripada J, luar daripada J lah, sini dengan sini, contoh. So ini pun boleh juga. Okay, so itu adalah 2 jawapan yang berbeza. Cumanya kat sini saya hanya guna union sahaja. Ni saya guna union sahaja, kesatuan je. Kat sini saya guna persilangan dengan kesatuan. Since soalan kata menggunakan simbol kesatuan ataupun dan dengan ataupun, ya Allah, persilangan susah nak sebut kali. So dia boleh sama ada you nak guna dua-dua boleh, you nak guna salah satu pun boleh. Sebab dia sebut kat sini dan ataupun atau. Macam tu. Sebab atau tu sebelah-sebelah, susah sikit saya nak sebutnya. Okay, so saya harap you guys faham. Mungkin boleh tulis jawapan yang lain So you guys boleh je bagi, kalau ada jawapan lain komen, nanti saya try cari. So kalau kita nak check sekali lagi yang jawapan kedua ni, saya lukis balik nak bagi nampak, iaitu K, J, L. So K union L, and then selain pada tu dalam ni lah. Then saya padam. Betul lah, sebab kita nak K union L selain. So dapatlah bahagian J je. And then baru saya tengok union dengan J prime. J prime adalah ni J. So J prime selain daripada J, saya akan gabung dengan L
dengan K ni lah yang luar daripada J. Dapat juga. Okay. So ini adalah dua jawapan. Okay. 14. So dia kata Lisa dan adiknya memenangi 3 keping voucher yang nilainya berjumlah 125. So saya tak tahu berapa jumlah voucher tu, berapa jumlah bagi setiap keping tu, tapi saya tahu ada 3 keping. Tu saya tulis kat sini voucher. Ada 3, voucher 1, voucher 2, voucher 3. Lepas tu total dia adalah tambah ketiga-tiga ni 125 lah. Saya tulis je Lepas tu dia kata dalam satu cabutan bertuah sempena pembukaan sebuah bakery. Pada suatu hari tertentu, Lisa membeli 3 keping pizza. Okey. Dan 6 biji kek cawan. Okey. Dengan menggunakan voucher pertama yang bernilai RM45. So dia dah kata voucher pertama ni RM45. Okay. So saya tulis persamaan dia sebab dia kata 3 keping pizza kan. So saya buat P ni untuk pizza, K ni untuk kek cawan. Senang sikit. Kek So dia kata dia beli 3 keping pizza dengan 6 biji kek cawan dengan voucher pertama iaitu RM45. Okay. So settle yang pertama. And then keesokan harinya adiknya membeli 7 keping pizza dengan menggunakan voucher kedua yang bernilai RM45. So saya tulis lagi kat sini ni RM45. Lepas tu dia kata walau bagaimanapun nilai voucher kedua itu tidak mencukupi. Okey, tak cukup. Dan dia perlu menambah sejumlah wang tunai. So dia kena tambah duit yang bersamaan dengan harga sebiji kek cawan. Okey. So dia kata dia beli, adik dia ni dia beli 7 keping pizza. So adik dia tak beli kek adiknya beli 7 dengan okey. So dia kata dia beli 7 keping pizza. So saya just buat 7 keping pizza. Lepas tu tak cukup duit. Dia kena tambah duit yang bersamaan dengan sebiji harga kek cawan. So dia adalah RM45. Dia guna voucher tu kan. Tapi tak cukup. Dia tambah dengan harga kek cawan. And kek cawan yang dia kena tambah tu sebiji. So 1K lah. Jadi saya tulis K macam ni je. Okay tak? Saya harap you guys faham yang saya translate ni. And then lagi menggunakan kaedah matrix, cari harga dalam RM sekeping pizza dan sebiji kek cawan. Okay, so ni just selesaikan macam biasa. And untuk yang balance ni voucher ketiga. Sebab dia dah bagi 2 kan. Saya just carilah satu lagi ni. Just cari sebab dia takkan saja bagi macam ni. Mesti dia akan suruh cari something after this. That's why saya akan cari je. Mana kalkulator saya? Yes. So 45, 90, 1 total berapa tadi? 125. 125 tolak dengan 90. 35. Alright. So kita continue. Iaitu untuk menggunakan kaedah matrik, saya akan tukar dulu persamaan ni dalam bentuk kalau P duduk kat sini, K keduduk kat sini dengan sama dengan nombor lah. So yang pertama dah okey. 3P tambah 6K sama dengan 45. Yang kedua ni saya kena susun balik lah. Saya akan dapat 7P tolak K sama dengan 45. Okay, once saya dah susun, baru saya boleh buat guna kaedah matrix lah. Iaitu 3, 6, 7, negatif 1. Yang mana huruf duduk depan yang ni akan berada di atas. So kita akan letak P, K. Bersamaan 45, 45. And then dari sini gerakkan ke belakang. PK. Gerakkan ke belakang, kita akan dapat yang ni jadi inverse. Songsang kan? Macam tu. So formula untuk songsang ni diberi formula untuk songsang you kena tahu guna je. 1 over AD minus BC DA negatif B negatif C. So kita akan dapat dekat sini
1 over A darab D negatif 3 minus B darab C 6 darab 7 42. And then negatif 1, 3, negatif 6, negatif 7. Okay. So, bawah tu kita akan dapat negatif 45. And then yang ni pendaraban antara matrix ni dengan ni. So, kita akan dapat negatif 1 darab 45 tambah negatif 6 darab 45. Yang bawah negatif 7 darab 45 tambah 3 darab 45. Kalau siapa tak faham tanya yang ni memang kita dah belajar, je saya buat untuk soalan ni. So dekat sini kita akan dapat 1 per negatif 45. Yang ni negatif 45 tolak dengan 6 darab 45. So dapat negatif 315. And then bawah ni negatif 7 darab 45 tambah 3 darab 45. So dapat negatif 180. And then ni pendaraban skala, masukkan je, iaitu negatif 1 per 45 darab dengan negatif 315 akan dapat 7. And then negatif 1 per 45 darab dengan negatif 180. So dapat 4. So ni adalah untuk pizza dengan kek lah. Jadi sila buat conclusion lepas kira, which is you akan dapat kat sini pizza adalah bersamaan RM7. Kek apa tadi nama dia? Kek cawan bersamaan RM4. So ni jawapan dia. Okay. And then next, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata pada minggu seterusnya, Lisa dan adiknya ingin menggunakan voucher ketiga untuk membeli 4 keping pizza. So 4P. Dan 2 biji kek cawan. Kek cawan. Adakah nilai voucher ketiga ini cukup untuk mereka membeli pizza dan kek cawan itu? Alright. Justifikasi jawapan anda dengan menggunakan pendaraban matrik sahaja. So, actually, kalau dia bagi kita guna cara biasa, kita just masukkan je nilai P dengan nilai K yang kita dapat tadi. Which is, pizza dapat RM7, kek cawan dapat RM4. Betul kan? Kalau kita kira yang biasa. So, now dia nak suruh kita guna kaedah matrix. So, bila kaedah matrix, tengok tak tadi saya macam mana saya masukkan nilai-nilai ni, saya tukar ke bentuk matrix. Ni cara saya selalu guna lah. Saya buat macam ni tau. Macam mana saya nak guide, nak tukar tu. So, dia kan saya buat 3, 7, 6, negatif 1 macam ni kan. So, saya akan buat benda yang sama. Saya akan buat 4, 2. Lepas tu, yang mana kat depan ni, saya akan letak di atas. Macam tu. Faham tak? Ni just nak guide kita tau. Macam mana nak buat. So, kat sini saya akan buat 4, 2. P dengan Q kita dah dapat tadi. P dia adalah 7. K dia adalah 4. Lepas tu pendaraban antara matrix lah. Macam tu. Iaitu kita akan dapat 4 darab 7 tambah 2 darab 4. Kalau kamu tak pasti, kamu boleh darab balik. Kamu tengok yang ni adalah 1, 2 matrix. Yang ni pula adalah 2, 1 matrix. So, kat memang kamu akan dapat 1, 1 matrix. Alright. So, kat sini you akan dapat 28 campur dengan 8. 28, 36. So, dia kena bayar adalah RM36 untuk beli kedua-dua ni. Iaitu RM36. Untuk voucher ketiga, kita ada RM35 je. So, soalan dia, apakah nilai voucher ketiga ini cukup? So, kita akan jawab tidak cukup lah.
Lepas tu tengok lagi, kita kena menjawab kepada soalan Justifikasi jawapan anda menggunakan pendarahan matriks. Okay, so dah settle. Kita boleh tulis kat sini tidak cukup kerana melebihi nilai voucher, iaitu RM36 melebihi RM35. Kalau saya buat macam ni. Okay, so ini adalah untuk soalan nombor 14. And then the last one, 15. Jom kita translate satu-satu. Soalan ni kata, sebuah roller coaster di sebuah taman tema mempunyai 12 baris tempat duduk. So 12 baris tempat duduk tu maksudnya ni 1, 2, 3 dan sampai 12 lah. And then terdapat 3 tempat duduk bagi setiap baris. So untuk setiap baris ni ada 1, 2, 3 tempat duduk. 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Ada 1, 2, 3. Jadi kat sini peraturan menaiki roller coaster itu ialah kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya seorang dewasa. So selalu kita akan translate. Sekejap kita tengok dulu apa yang diwakili X dengan Y. Mesti dia akan cakap. Menggunakan X untuk mewakili bilangan kanak-kanak. So X ni kanak-kanak. Sekejap saya lupa nak besarkan balik. Okay. Sorry. X tu kanak-kanak. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu Y tu adalah dewasa. Okay, selalu kita akan translate satu-satu kan, betul kan? So now kita ni pun kita try translate satu-satu. Dia kata seorang kanak-kanak iaitu X mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita akan ambil lebih besar dan sama dengan seorang dewasa. Tapi bila kita tengok kat sini, persamaan ni tak logik. Kenapa? Sebab let's say lah X ni kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ni kena lebih dari Y, kat sini syarat dia dah kata kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya seorang dewasa. Mesti ada seorang. Satu kanak-kanak mesti seorang dewasa. Mesti kena ada. So kalau 2 mestilah kena ada 2. Jadi yang lebihnya boleh dewasa. Kanak-kanak tak boleh lebih. Sebab syarat dia seorang kanak-kanak mesti seorang dewasa. Mesti. So kalau 2 orang dewasa bolehlah seorang kanak-kanak. So sebenarnya dia adalah Y lebih besar atau sama dengan X. Bilangan dewasa yang kena lebih besar dari kanak-kanak. So benda ni tricky sebab dia tulis kat sini ayat pasif. Nampak tak? Ditemani. Selalu kita akan cakap sekurang-kurangnya seorang dewasa menemani seorang kanak-kanak. So kalau macam tu, kita akan letak direct teruslah Y lebih besar atau sama dengan X. Macam tu. Okay? So yang ni kita kena tengok sendiri ikut logik. So kalau saya nampak ayat macam ni lagi, next time ditemani ni ayat pasif ni, saya akan double check lah persamaan tu. Okay? So ini adalah yang pertama, persamaan dia iaitu Y lebih besar atau sama dengan X. Dewasa yang kena lebih besar. And then dia kata lagi, menggunakan X untuk mewakili bilangan kanak dan Y untuk mewakili bilangan dewasa, tulis 2 ketak samaan linear selain daripada X lebih besar dari kosong dan Y lebih besar dari kosong. Maksudnya X lebih besar dari kosong dengan Y lebih besar dari kosong ni confirm lah persamaan dia sebab bilangan orang kan, mana boleh negatif. Bagi mewakili situasi yang diberi dengan keadaan bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. Selebih-lebihnya maksimum maksudnya penumpang ni boleh naik berapa dalam roller coaster ni. So saya tengok kat sini kita ada 12 baris kat sini. Lepas tu kita ada setiap baris tu 3 orang. Jadi total dia 12 darab 3 lah. So 36 orang lah boleh naik. So kalau tak pasti kira satu-satu, 3, 6, 9 sampailah baris ke-12, you akan dapat 36. So itu adalah maksimum dia lah. Nilai maksimum dia 36. So untuk total jumlah adalah kanak-kanak tambah dengan dewasa mesti kurang atau sama dengan 36 lah. Tak boleh lebih. Paling tinggi pun 36 je. So ini adalah 2 persamaan untuk A. Alright. And then B, untuk caraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan di halaman
28 menggunakan skala 2 cm kepada 5 orang pada kedua-dua paksi. So 2 cm 5 orang maksudnya kita akan buat skala dia, jarak dia 5 lah. So 5, 10, 15 dan seterusnya. Sini pun sama, 5, 10, 15 And then lukis dan lorek rantau yang memenuhi sistem ketaksamaan linear di 15A. So kali ni kita nak lukis graf. Untuk lukis graf mesti ada 2 titik. Itu basic punya. Alright. So untuk lukis kita akan buat yang B ni. Kita kena cari satu-satu persamaan lah. Iaitu yang pertama saya ambil persamaan yang pertama dulu. Y sama dengan X. Yang ni ketaksamaan yang kita ada. Tapi untuk lukis kita kena buat dalam persamaan dulu. Cari persamaan garisan. Lepas tu baru kita boleh. So apa perbezaan dia? Garisan ni, ini adalah persamaan. Yang kita lorek bahagian atas atau bawah ni, ini ketaksamaan. Okay? So sekarang kita nak tanda ni, kita kena ada 2 titik. So sini X, sini Y. So saya memang suka ambil kosong. Okay? So bila X kosong, Y pun akan kosong lah. Ganti je kat sini. So X kosong, Y pun ganti Y sama dengan kosong. Dapat terus. And then kalau saya ganti kat sini, X sama dengan 10. Saya buat 10 So Y pun akan dapat 10 lah. X sama dengan 10. Ganti balik Y sama dengan X. So Y dapat 10 jugalah. So dapat 2 titik. Ni saya just buat je. And then yang persamaan kedua tadi, X tambah Y sama dengan 36 lah. Ketaksamaan dia X tambah Y kurang atau sama dengan 36. Okay. So untuk yang ni, let's say kalau saya suka buat X sama dengan kosong. So X sama dengan kosong, Y akan dapat 36. Lepas tu kalau Y kosong, X dapat 36. Tahu kan nak cari ni? So saya just ganti je. X tambah Y sama dengan 36. Saya tunjuk 1, X sama dengan kosong. So kosong tambah Y sama dengan 36. Y sama dengan 36. Macam tu. Right? Ulang benda yang sama bila saya buat kosong untuk Y pula lah. Saya suka cari intercept. And then saya tengok, jarak dia macam jauh sangat 10 ni. So saya suka buat yang dekat-dekat tau. Saya suka relate kan. So saya akan ambil 35 lah, senang sikit. X 35, Y pun dapat 35. Alright. So nanti saya tanda 2 ni je. So now barulah kita tanda. So bila nak tanda, dia kata 55 kan. So saya akan buat ni dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey lah. So saya tanda dari sini. Kalau Y 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, so ni boleh buat tinggi sikit lah. So saya buat dari sini kosong sekejap saya besarkan sikit. So sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Saya buat sampai 40 je. And then untuk Y pun saya buat sampai 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okay. So now saya buat garis lurus. Dan ni pun sama. And then tanda Y axis, X axis kat sini untuk memudahkan dia cari jawapan nanti. Y dia adalah, tulis apa benda. Y dia dewasa. So dewasa. And then X dia adalah kanak-kanak. Saya buat kat sini X kanak-kanak. So graph paper you guys cukup. Ni cuma graph paper ni kecil.
Alright. And then dari sini baru kita tanda yang tadi titik ni. Baca X dulu baru Y. Okay, jangan salah tanda tau. Ada orang terkalih tanda. So kalau you salah tanda, nanti kawasan nutshade tu salah juga. Alright. So first 00 kat sini. So X0 Y0 kat sini. Lepas tu 35 35. So cari X dulu. X 35 dekat sini 35. Lepas tu baru bergerak ke Y 35 juga. So 35 dekat sini. So kat sini lah. Macam tu. So tanda bagi betul lah. And then baru buat straight line lah. Okay. So ni tulis nama line ni Y sama dengan X. And then next adalah yang kedua, X0 Y36. So ingat X dia kosong. Ni X kosong. Lepas tu baru naik ke 36 kat sini. So ni 35 36 kat sini lah. So tengoklah jarak dia. Kalau kita tengok 2 ni 1 36. Lepas tu 2 kotak lagi 37 38 39 40. Betul lah. 2 kotak 1. Alright. So 36. And then yang kedua adalah 36 kosong. So 36 kosong adalah cari 36 dulu. X dia 36. So ni 36. Lepas tu Y dia kosong. So tak payah nak gerak dah. Jadi kat sini. Okay. So saya garis untuk garisan kedua. Dia tak ada negatif tau. So saya just garis ke belakang tu supaya dia nampak, dia dapat okay. You guys lepas garis tu padam lah. Okay. Okay. So ni garisan dia X tambah Y sama dengan 36. Okay, so dari sini kita barulah nak buat kawasan ketak samaan dia, iaitu dia sebab dia kata lukis dalorek kan. So yang pertama adalah Y lebih besar and sama dengan X. So lebih besar dan sama dengan X adalah sini kawasan atas. So color je. Okay. And then syarat kedua adalah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 36. So lebih kecil atau sama dekat bahagian bawah ni lah. So yang bahagian yang tak menepati syarat ni saya akan padam. Padam highlighter je. Okay. So ini adalah jawapan dia untuk kawasan lorikan. And then C dia kata daripada graf di 15B, adakah 14 orang kanak-kanak dan 10 orang dewasa dapat menaiki roller coaster? So untuk tahu boleh atau tak, first saya tengok dulu, nampak tak 14 orang kanak-kanak, 10 orang dewasa. Yang ni pun kanak-kanak ni dah terlebih dari dewasa. Sebenarnya kita dari tengok soalan ni pun kita dah tahu tak boleh. Sebab tadi kita dah kata bilangan kanak-kanak ni seorang mesti at least mesti kena ada seorang dewasa dengan diorang. So ni dah tak boleh, tapi kita nak buktikan. Kita tengoklah dekat graf, iaitu kanak-kanak ni X ni 14, Y ni 10. So saya tengok koordinat 14 10. Jom kita tengok 14 10. So 14 10 sini adalah 14, sini dia punya X, kita cari 10 naik ke 10. Nampak tak 14 10 kat sini. Jadi 14-10 ni dia tak ada dalam kawasan hijau ni. Kawasan hijau ni kawasan yang menepati syarat. Jadi saya akan jawab kat sini. Apa soalan dia tadi? Adakah? So adakah boleh dapat naik kan? So tidak dapat. Tak dapat. Tidak dapat.
Jangan kamu salah lah, tidak dapat menaiki roller coaster pada masa yang sama kerana 14.10 berada di luar kawasan lorekan. Macam tu. So ini adalah jawapan dia untuk C. And then untuk D, dia kata lagi, setelah suatu pemeriksaan keselamatan, terdapat 4 baris tempat duduk yang perlu dibaiki dan tidak dapat digunakan buat sementara waktu. So tadi kita dah kata ada 12 baris kat sini, tapi ada 4 pula tak boleh guna. Jadi untuk yang ni, 12 tolak dengan 4, so kita dapat kat sini 8. Tinggallah 8 baris. So 1, 2, 3 sampailah 8 baris. And then yang tempat duduk yang setiap baris ni still tak berubah. Satu tempat ni ada 3 tempat duduk. So still 3 lah kat sini. Jadi kat sini untuk total dia sekarang adalah 803 lah. Okay, saya tak tahu lagi nak guna ke tak. Kita tengok dulu. Okay, dan tidak dapat digunakan buat sementara waktu. Berdasarkan situasi tersebut, tulis satu ketak samaan linear dengan keadaan bilangan penumpang roller coaster itu selebih-lebihnya. So selebih-lebihnya maksudnya paling lebih pun nilai maksimum. So you guys kena baca balik lah selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya tu macam mana. Okay, so selebih-lebihnya ni dia tak boleh lebih lah. Maksudnya kena lebih bawah atau kurang ataupun sama dengan nilai maksimum. Nilai maksimum sekarang adalah 24. So maksudnya X tambah Y lah kurang atau sama dengan 24 untuk bilangan penumpang kali ni. Dia dah berkurang. So dekat sini kita akan isi dia kata apa lagi, tulis satu ketak samaan. So inilah jawapannya, tulis satu ketak samaan. Tadi 36 maksimum, kali ni dah jadi 24 je. 24 je. Alright. And then number 2. Seterusnya, lukis satu garis lurus pada graf di 15B. Okey. Yang mewakili ketak samaan linear yang anda nyatakan di 15D1. So kat sini kita dah nyatakan dia punya persamaan. So now just tambah untuk lukis, iaitu X tambah Y sama dengan 24 lah. Kena lukis garis lurus dulu. Dia suruh buat lorek tak? Sejujurnya lukis. Okay, so tak payah. So kita just lukis je garisan lurus ni. Jadi ini saya akan ambil macam tadilah X, Y. Jadi saya suka ambil X kosong dulu. So kosong tambah Y sama dengan 24. Y dapatlah 24. And then kita kena ada 2 titik untuk buat garis lurus. Y ni pun saya ambil kosong. Saya suka kosong-kosong ni. So Y kosong, X akan dapat 24 lah. Jadi kita tanda first titik 024. So 024 adalah dekat sini lah, bawah ni 24. 2 kotak 1 kan. So turun 2. And then lagi satu line adalah mana? 24 kosong. So 24 kosong adalah sorry. Betul lah. 24 kosong. So cari X dia 24 kat sini. Lepas tu kosong tak payah gerak dah lah Y dia. Ni tanda bagi okey. Ya, geramnya. Kenapa garis tak lurus? Okay. And then dari sini barulah kita buat garisan. So bagi nama dia sini X tambah Y sama dengan 24. So itu adalah jawapannya untuk yang ni 2. So settle. Okay.